do this. In one way I'm yours. In one way we're strangers. But I know for sure we got something in common that I know you won't. Bella nak lalu tapi goyang TikTok dulu. Teringat lagi masa Belon datang ke podcast Borak Sini Habis Sini, kali yang pertama ni kali kedua datang. Kali kedua. Masa tu kita siap buat tutorial macam mana nak buat dance untuk lagu Gedik. Okay, merupakan single pertama Belon lah kan. Kemudian ada Rindu single kedua. Rindu Ada accent sikit. Dia ada slang-slang sikit. Dia ada slang sikit. Masa Rindu. Dia nak tetap nak kena ada macam pembawaan gedik dalam tu. Yes, betul. Dan sekarang Belon telah mengeluarkan satu lagi single berjudul Ngamsoy. Jadi betul. Kita jemput Belon datang ke studio hari ini. Kita nak borak-borak lah, ngobrol gitu deh. Ngobrol gitu. Yeah. Tengok IG story Belon selalu berceloteh dalam bahasa Indonesia. Memang suka Indonesia ya? Iya, memang cinta banget sama Indonesia. Bukanlah maksudnya macam selesa kot sebab saya membesar dekat Sabah. So slang dia ataupun logat dia kan lebih kurang ke arah sana. Jadi macam go on je lah. Macam sukalah. Sebutan dia pun sedap. Maksudnya kita sedap sebut, lepas tu sedap dengar. Kan? Betul? Bukan kita nak benci bahasa sendiri. Bahasa Melayu pun sedap juga. Kita borak-borak gini kan. Gitu. Tapi kalau boleh dua-dua pun boleh lah kan. Ataupun mungkin boleh. Kononnya aku hari ini didatangi oleh tetamu daripada Indonesia ya. Halo semuanya. Halo dari Malaysia. Okay guys, kepada yang tak mengenali Belon, beliau merupakan artis yang dicungkil daripada aplikasi TikTok. Beliau merupakan komposer guys, sebab ada lagu yang dikeluarkan merupakan lagu ciptaan beliau sendiri. Kiranya beliau nak jadi singer songwriter lah. Gitu. Jadi sekarang di bawah label Sony Music Malaysia. Sanggup dia datang daripada Negeri Sembilan untuk bertemu dengan korang dekat podcast Borak Sini Habis Sini. Alright, thank you so much untuk Belon lah, sebab sudi orang kata meredah jam dan sanggup menanggung risiko sama ada hujan lebat ke apa ke. Risau sebenarnya. Risau. Thank you juga kat Abang Budi sebab jemput saya yang jauh ni. Kita akan support artis-artis baru yang nak naik dengan keunikan dia tersendiri. Betul. Sebab tak ramai orang yang berbadan besar yang mampu, orang kata mahu membina nama dalam industri seni hiburan tanah air. Yalah, kalau kita dapat lihat berapa kerat je yang mahu menjadi penyanyi. Betul. Siapa lagi kalau bukan Belon? Siapa lagi Tapi bukan shoot bukan shoot bukan. Macam mana ni? Ada yang mengatakan Belon nak disamakan rupa parasnya dengan Syuk. Syuk mana ni? Syuk yang kontroversi tu Syuk bekas penyampai radio Hot FM dulunya. Betul. Macam mana tu? Belon pun tak pastilah di manakah yang sama tu. Mungkin dari segi tubuh badan kot, tapi saya lagi besar rasanya. Tapi saya terima je orang nak cakap apa. Sebab macam kalau bukan Syuk saja yang orang samakan, orang juga samakan saya dengan Kim Jong Un. Yang Korea Selatan, Korea Utara. Mana lebih elok? Belon kot. Yang mana lebih suka lah digelar? Saya tak nak dua-dua. Nak jadi Kim diri Jong Un kot. Sebab yang cakap tu mak saya yang cakap Umi cakap adik kerja Kim Jong Un. So tak adalah terasa hati. Tapi macam Umi ni tak ada orang lain ke? Sama kalangan ni ke tu ke? Macam tu. Tapi kita pun sedar dirilah. Okay, tak apa. So how's your life sekarang? Alhamdulillah, semuanya okey sahaja. Pengajian saya gimana? Pun, pembelajarannya pun
Maksudnya Terus Indonesia. itulah, saya baru habis internship. Internship kat mana? dalam bulan 9 hari tu dekat Setapak. Lepas tu kan saya balik rumah parents kat Negeri Sembilan. Oh, patutlah tak nak duduk sini dah. Bukan tak nak duduk sini, So? tapi macam dah habis internship, tapi parents suruh balik sana lah, duduk dengan dorang. So macam saya okey lah, saya ikut je apa yang dorang nak, macam tu. Lagipun aktiviti ataupun event-event baru nak start balik betul. kan. So nanti mungkin jadual Belon akan pack nanti mungkin lah berpindah ke sini. Takkanlah nak berulang alik daripada Betul. KL ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kat mana? Negeri Sembilan pun dekat bukan bucu-bucu, Tepi-tepi. ujung-ujung je, pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir Dekat, Melaka. Pinggir-pinggir Selangor, border Selangor dengan Negeri Sembilan, sepang dengan Bandar Enstag. Saya duduk kat Bandar Enstag. So rumah tak kena banjir? Tidak, di sekeliling kawasan sekeliling je. Kesian lah, sebab memang kita dapat tengok macam air tinggi, macam tu. So Belon aktif lah di aplikasi TikTok. Jadi mungkin ada perkembangan ataupun teknologi terkini. Wah, teknologi ni yang dibuat oleh TikTok. Apa yang Belon dapat discover sekarang ni? Okay, dekat TikTok ada banyak gila, banyak apa tu nama dia? Stiker kot. Macam filter yang kita boleh pakai. Betul. Lepas tu macam kadang-kadang kita boleh main game dekat situ. Yang macam ni? Saya tak tahu. Itu kan. Itu pun satu benda yang macam macam tak percaya TikTok boleh buat filter tu. Impress lah. So macam maksudnya dia boleh cam apa Cam dia, tangan kot. Cam tangan Tangan macam ni kot. Macam tangan tak boleh buat kalau buat tak jadi. Ada yang jadi. Dia tak tahulah macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, macam ni. Lagi filter apa lagi yang best? Ada filter game apa tu, Squid Game. Ada gambar baby kot. And then like kita kena jadi like peserta dalam tu. And ada juga macam origami yang kita kena lukis guna hidung. And then cantik. Macam tu. Itulah banyak. Kalau nak cakap pasal live dia pula, sekarang dia macam kita boleh send hadiah, gift. Dan gift tu kita boleh tukar jadi duit, dan kita boleh earn money daripada situ. Tapi orang yang nak bagi kita gift tu kena belilah kan? Orang yang nak tapi kena belilah. Dan kalau contohnya macam Abang Budi buat live dan kita orang peminat Abang Budi ni, suka Abang Budi, okey, campaklah hadiah tu. Sanggup macam dia orang sanggup berhabis duit semata-mata tu. Kalau budak-budak lagi kan, mungkin diorang berkonsepkan give and take kot. Maksudnya macam dia bagi, nanti dia buat live, ada orang bagi macam tu. Tapi kalau budak-budak guna duit mak dia kan, macam habislah duit mak kau. Tengok-tengok kat kredit. Kena berhati-hatilah. Ibu bapa kena ibu bapa kena tengok anak-anak buat apa dekat TikTok. Mungkin Belon ada benda yang baru jika kita nak popular dekat TikTok. Okay, benda baru nak popular kat TikTok ni, bagi Belon, benda-benda yang sensasi pun memainkan peranan juga. Trending. Dan apa yang trending dan apa yang tak trending pun tiba-tiba boleh jadi trending. Dia maksudnya macam apa yang orang macam nak tengok, yang maksudnya macam wow, okay, ni cerita pasal apa. Contohnya macam cerita pasal Ngamsoy. bukan, cerita pasal Hanafi. Hanafi tu kan. Maksudnya suara lah, macam dia ambil suara daripada video sebenar. Lepas ataupun tu dia video isu sebenar, kita boleh pakai audio dia. Lepas tu kita buatlah training baru. I mean like recreate the situation. Tapi betul ramai yang buat kan. Ramai. Saya buat, tapi kelakar saya gila. tak nak post lah, sebab kita macam menjaga menjaga hati faham? si pemilik video tu. Kesian lah juga. Tapi itu hal mereka. Kita buat hal kita je, enjoy je. Tapi tak habis-habis dengan Hanafi. Dia macam ni kan, kat TikTok ni, misal katalah kita tengok video tu, so the next day dia akan ada lagi orang lain yang buat benda yang sama. Betul. Akan muncul dekat kita punya FYP. Betul. Kan? Kadang-kadang kita tengok satu video Hanafi, bawah ada pun video Hanafi juga. Kadang-kadang 3 kali straight berderet-deret video tu. Maknanya tengah in trend. Maknanya orang tengah gunakan audio itu. Belon sendiri selalu tak live dekat TikTok?
Dekat TikTok adalah boleh dikatakan pernah lah live dekat TikTok, tapi tidaklah seramai yang macam keluar FYP kan. Kadang-kadang kan live keluar dekat FYP kan, tapi Belon punya tak macam tu lah. Belon macam biasa-biasa je, stay humble. Humble kan? Humble. Tapi artis TikTok ni saya bukan artis TikTok. Saya bukan artis yang dicungkil daripada aplikasi betul. TikTok. Betul. Sebab ramai lagi dekat luar sana yang mungkin berbakat dan mungkin tak diberi peluang lah kan. Mungkin tengok pada dia punya follower lagi banyak daripada Belon sendiri. Betul. So rasanya Belon memang bernasib baik lah, memang beruntung dan patut bersyukur lah benda tu, kata rezeki kan. Tak ada tak orang di luar sana yang dengki ataupun jealous sama Belon? Tak tahulah. Tak tahu kan. Tapi dia orang tak tunjuk kot. Tak tunjuk kan. Dan Belon pun macam berfikiran positif je selalu. Orang akan berkata, tapi macam kita jalani lah hidup kita ni kan. Betul. Itu je. Dan ada benda yang kelakar, tapi bukan kat TikTok, dekat Instagram dengan Twitter Belon. Turns out Belon verified dekat dua-dua account tu. Okay. And then dekat Instagram ada orang DM, Hi Belon, Hi Belon, ada rasa-rasa nak jual account tak? Boleh pula dia nak beli account kita. Nak beli account kita. So macam Belon, kenapa nak beli account ni? Sedangkan nanti kalau lah Belon nak jual sekalipun dengan harga yang tinggi, awak tetap tak boleh tukar nama. Sebab verified account tak boleh tukar nama. Kalau tak, nanti verified tu ditarik balik. So saya pelik lah. Dan ramai juga yang comments, wow, 7k followers je dah dapat verified. So saya macam verified je pun macam tu. Kadang-kadang dia tak kira tau. Macam ada setengah orang 1,000 follower pun ada yang verified. Dia maksudnya mungkin itu nak menentukan yang dia somebody. Okay Belon, kita cakap pasal verified ni. Sebenarnya macam mana nak verified dekat TikTok dan juga dekat Instagram? TikTok saya tak tahu sebab tiba-tiba ada. TikTok tiba-tiba ada. Mungkin dia memang famous dekat TikTok, and I think ada je yang famous, yang literally famous tapi tak dapat. Maksudnya mungkin TikTok nak berikan verification tu dekat someone yang okay, this is what they do. Faham tak? Nak jadikan macam icon untuk certain things. Kalau macam Instagram actually kita boleh request, and dalam dia punya apa nama? Setting dia tu, dia nakkan beberapa benda, iaitu IC apa semua. Abang Budi selalu buat tau, tapi tak sukses. Aku macam putus asa dah. Lantak kau lah Instagram. Kan sebab yang kita penat tu adalah 30 hari sekali kan. Dia kena sebulan. Maksud kata kita tak sukses, maksudnya kita hantar, lepas tu dia cakap tak, awak tak boleh verify, tak mampu. Awak tak boleh. Awak memang tak layak lagi ya. Lepas tu cuba lagi dalam 30 hari. 30 hari lepas tu dia orang pihak Instagram nakkan kita ada artikel kita. Yang ada artikel tu dekat mana? Dekat mana-mana lah. Media. Mana-mana media. Kita boleh select sekarang. Letak link. Lepas tu hantar. Nak cubalah. Macam banyak kan? Apa bunyi banyak. Belon pun macam press, macam hantar. And then mungkin dengan bantuan label juga, mereka contact Instagram. Mungkin dari situ kot dapat. Alhamdulillah. Macam Abang Budi selalu ada dapat daripada PR TikTok sendiri. Dia email, dia kata dia nak buat verified lah, dia nak macam popularkan kita. Sebab media kan. Betul? Asalnya ramai lagi media-media yang diorang approach untuk popularkan TikTok kita kan. So cakap boleh, why not? Orang nak bagi kan. Tapi tak tahulah, setakat ini tak ada perkembangan lagi. Tunggulah dulu. Sebab sebenarnya kan, untuk Abang Budi punya channel dekat TikTok tu, Budi channel, sebenarnya tak ramai pun follower. Lepas tu, faham. tahu tak, dia ramai baru 2-3 minggu ni.
Berapa tu? Selepas Saya kena check sekejap. tahu tak, dia start dengan 100-200 macam tu follower. Belen pun Kemudian ada followers yang awal. yes. Betul tak? Tahu. Kemudian yang jadi viralnya masa kita post video Kak V. Oh. Selepas video Kak V tu, ramai orang komen. Maksudnya ginilah, I think algoritma dekat TikTok ni, dia kita orang kena komen, kau orang kena share, baru masuk FYP Betul. orang lain. Mungkin. Berderet follow back. Maksudnya orang-orang baru yang follow kita. Wow, Setiap almost 10k. ya, macam oh my god, ni so kita dah tahu Belon. Kita dah tahu Apa macam yang mereka nak. apa yang audience nak. Betul. Walaupun ada juga, takkanlah kita nak letak Kak V, hello aku dah macam konten aku Kak V je kan. Orang kata macam ambil kesempatan sebab video kan banyak, kerak-kerak je lah kan. Video betul. Kak V tu 1 jam lebih. Sebab dia kan banyak cakap. Hari tu shooting pun memang lama lah. Lama. Ayo. Sebab Kak V ni jenis pandai bercakap. Lepas tu peta, lepas tu banyak benda, lepas tu kelakar. Kita asyik gelak je. Betul. Aduh. Bila pun tengok kan tergelak-gelak macam, juga. terima kasihlah Kak V datang. Dia kata macam, sebab ramai yang macam ucap tahniah apa semua kan, video dah trending kan. So itu rezeki lah kot dekat TikTok. So kita dah tahu dah niche apa yang orang nak kan. Betul. Mungkin benda yang lawak ataupun yang rare, yang tak ada dekat media-media lain. Betul. Kan. Yang different lah. Maksudnya takkan video ni je kan. Selain Belon cakap benda yang trending, itu pun satu hal. Dan satu lagi, mungkin kita kena follow orang. Orang kata tak perlu pun orang kita follow orang. Maksud orang follow kita, kita follow orang tu dekat follow back tu. Then itu pada diri sendirilah. Pada sendiri. Dia tidak terkait dengan macam mana nak famous. Ya. Yang penting kita nak buat tutorial lagu terbaru daripada Belon itu Ngamsoy sekejap lagi. Okey, kita bercakap lah pasal Ngamsoy ni. Kalau Gedik diinspirasikan daripada lagu Cemek Molek kan. Betul. So rindu daripada Emelina gitu. Betul. Dan kemudian Ngamsoy ni diadaptasi ataupun apa yang maksudnya dari mana datang idea Ngamsoy? Okay, Ngamsoy. Okay, Belen pun tak. Asal nak gelak? Dia macam okay, Belen ada buat TikTok pasal lagu ni juga. Ngamsoy ni Belen pergi Belen teringin nak minum kopi. And then Belen pergilah beli kopi dekat, ada kan kopi tepi jalan. Macam kopi 2 darjat tu, kopi Hainan. So Belen pergilah beli kopi. And then tiba-tiba dapat satu idea untuk tulis pasal lagu. Okay, lagu kopi. Belen ada pakai formula dia tahu bang. Kopi tambah apa? Karamel. Kopi tambah kopi tambah cinta. Wow. Crush. Kopi tambah crush sama dengan Ngamsoy. So means dia adalah bila you minum kopi and then you macam maybe keluar dengan your girlfriend, your crush, your boyfriend, ataupun you ternampak orang yang you suka, perasaan tu macam wah, berbunga-bunga gitu deh. Berbunga-bunga. Macam wah, ngam banget ni, pas banget. Macam lagi-lagi minum kopi, terus terlihat orang yang lu suka, terus ya ampun, mantap banget. Terus jilat bibir. Itu bahaya, risau. Banyak benda yang sebenarnya itu kisah daripada Belon sendiri ataupun adaptasi daripada kawan-kawan gimana? Yang bercintanya tu bercintanya tu teman-teman. Teman-teman. Karena saya masih single sampai DM ya. Isi borang ya. Saya isi borang ya. Tapi yang percintaannya itu adalah saya banyaklah tengok kawan-kawan bercinta. Tapi idea untuk dapatkan lagu tu daripada saya sendiri. And Ngamsoy saya hanya cuma sebut sekali je dalam lagu tu. Sebab saya letak Ngamsoy pun kat mana? Feeling yang Ngamsoy. Kalau saya letak Ngamsoy sebagai title pun sebab saya rasa macam saya nak orang macam tertanya-tanya apa itu Ngamsoy. Kenapa Ngamsoy? And kenapa Ngamsoy? Apa itu Ngamsoy? Sebab ada yang tahu, ada yang tak tahu
Tapi kita dekat Malaysia ni selalu dengar orang cakap ngamsoi. Maksudnya ngam Sesuai lah. Sesuai. Kita nak mengiyakan sesuatu. So itulah dia ngamsoi. Ngam. So durasi dia berapa minit? Durasi dia 2:47 tak silap saya. Almost 3 minutes. Ni paling Ini paling panjang paling setakat panjang ni. lah setakat ini. Walaupun 2 minit. So memang trend sekarang ni gitu kalau nak buat lagu untuk TikTok je. Ni lagu untuk TikTok je. Dia bukan macam nak target kepada muzik video sangat ataupun nak Spotify sangat. Saya nak ke arah itu. Tetapi kita masih dalam tahap mencuba. Dan saya rasa ngamsoi ni boleh je. Kalau saya nak panjangkan lagi, saya akan letak chorus dalam 2 tambah lagi 2 akanlah jadi macam 3 minit lebih. Tapi saya nak lagu ni sangat-sangat ringan. So saya nak pendengar semua macam Happy. dalam stress ni, dalam stress tu, tiba-tiba macam dengar lagu ni happy. So itulah yang saya nak adalah orang happy dan okay, Sure, lagu cute, macam have fun. Have fun. Okay, walaupun PKP ke banjir ke, have fun guys. Have fun saja. Tapi yang penting dalam lirik kalau kita perhati lirik dalam ngamsoi ada tertera macam dia bersungguh-sungguh nakkan perempuan tu kan. Betul. Macam Dia macam memuji perempuan tu. Siap dia nak pergi macam meminang ke apa ke sebab dia nak jadi mentari apa mentari di atas dahi. Itu bukan yang tu Bukan. yang dia cakap yang ada cincin tu. Apa? Saya lupa. Lagu sendiri boleh lupa. Hello, kamu lihatlah aku yang mendekatimu. Ku bukan siapa-siapa tapi ku mahu yang tu? jadi menantu ibumu. Siap dia dah sebut macam bersungguh-sungguhnya kan. Saya kena bersungguh-sungguh. Takkan dah macam yelah, kita pun kena fikir logiknya. Kita dah bercinta ni, takkan bercinta je bila nak kahwinnya. Gitu. Faham tak? So kenalah ada yang si lelaki atau yang si perempuan, kenalah ada semangat tu nak mengahwini ataupun menghalalkan pasangan. Gitu. Tapi kan kalau dengar sekali bukan nak cakap apalah, dia punya bunyi macam bunyi ni sikit kan. Balon masukkan macam plug-in apa orang kata? Auto-tune sikit kan. Pada awal tu bunyi macam suara lain. Suara radio. Itu memang efek yang saya nak lah. So macam tapi memang sedap lah. Memang saya suka lah. Tapi kalau nyanyi nanti tak boleh lah guna yang tu. Maksudnya live lah. Live pun live lah. Takkan nak masuk ni kan. Tapi tak banyak. Macam orang tak perasan sangat. It's like auto-tune. Apa yang panggil? Bukan auto-tune. Orang panggil apa? Radio. Distorted something lah. Sound ke apa benda tak. Rakaman ni buat di mana? Rakaman saya buat dekat Wangsa Maju tak silap. Ke Setia Wangsa. Masa tu PKP? Masa tu PKP yang kita boleh keluar lagi. So saya pergi dekat rumah teman saya sebab saya macam deal dengan dia. Okay, saya nak buat recording kat rumah ni. So dia tolonglah. Saya pergi PJ The Bay Studio. Shout out to PJ The Bay Studio. Thank you. So memang dia yang tolong saya lah. Maksudnya arrange music. Tolong recordkan dan mixkan dekat situ. Untuk arrangement saya buat dekat kawan sekolah saya. Kawan sekolah saya tu adalah Chinese. Dia seorang Chinese. She Enhui. So Enhui dia duduk kat Ampang. Tapi time tu saya memang deal dengan dia daripada jauh je lah. So dia siap buatkan demo sekali. So dengarlah pelat-pelat Chinese dalam lagu saya masa dia buat record demo tu. Kalau kita tengok dekat YouTube Balon sendiri tak ada music video untuk ni kan. Kalau Gedik ada, Rindu ada kan? Rindu pun ada. Tapi for Gedik dengan Rindu dua-dua saya buat sendiri dekat rumah sewa. So untuk Ngamsoi kita tak buat, kita buat official lyrics video saja. And untuk next song mungkin akan ada. Okay. Maksudnya akan tahun depan lah nanti. Tahun depan akan ada lagu baru lah. 3 buah lagu yang ceria yang membangkitkan suasana orang macam orang nak berjoget, budak-budak TikTokers gitu kan. So tak ada rasa macam nak buat lagu ballad ke apa, lagu pop ke? Saya tengah buat
tengah buat lah ni. Material dah ada. Mungkin tunggu nak buat arrangement dan tunggu nak record je. So yang tu mungkin berdurasi panjang sikit berdurasi ataupun around mungkin dalam 4 minit. 4 minit. Memang orang akan muntah dengan lagu saya. Lagu sedih lah, sedih. Okay, cakap pasal Ngamsoy ni, macam Belon cakap lah, dia dalam suasana ataupun environment kedai kopi kan. Betul. So kita cakap sikit lah pasal kopi kegemaran lah. Mungkin cerita sikit. Belon ada kalau memang penggemar kopi memang penggemar kopi tapi tak heavy sangat. Kalau maksudnya macam kalau ada kopi saya akan minum, saya boleh minum. Saya juga peminat teh. So kalau macam dia macam yelah kopi kan, kalau kita makan dengan biskut kan sedap tu. Makan cicah-cicah, tambah musim hujan sekarang kan. Betul. Sangat-sangat like enjoy. Patut ada siapa-siapa yang macam yang ada usahakan kopi tu boleh sponsor kita punya ni kan. Boleh sponsor. Ataupun kita buat kat kedai kopi tu sendiri. Betul. Buat rakaman saya buat podcast. TikTok kat situ. Saya buat Sesuai. TikTok kat kedai kopi. Apa lagi nak cakap tadi? Saya Sambung. apa nama? Saya peminat kopi. Kalau macam kat Starbucks saya suka minum caramel macchiato. Serius ah? Ya. Sama lah. Ya ke? Sama. Nanti abang belanja saya. Tahu tak, caramel macchiato ni sebenarnya macam kopi susu je. Betul. Macam kopi susu je. Macam kopi tapi kan susu tak je, boleh. dia ringan. Tapi rasa dia lain kalau kita buat guna kopi lain. Dia kena Starbucks juga. Dia kena Starbucks juga. Tapi saya pernah cuba suka ais ke Zeus apa yang panas? Coffee. Saya suka dua-dua. Ikut timing. Kalau macam tengah sejuk minum yang panas lah. Kalau tengah panas minum sejuk lah. Lepas tu saya ada cuba Zeus Coffee. Abang pernah try? Zeus Coffee. Zeus Coffee tengah in trend gila dekat TikTok sekarang. Dan kat mana dia punya kafe? Dekat mana dia, banyak ada kot. Sebab kat area rumah saya pun ada Zeus Coffee juga. And dia punya air pun not bad. Dia ada juga G Coffee. Abang pernah try? G Coffee. G Coffee Tak pernah. sangat best. Zeus pernah. G Coffee tu pun sedap. Dia punya coffee macam literally macam fresh lah, fresh brews. Okay, sekarang ni dengan lagu Ngamsoy ni, kita ada satu slot kita nak letak dekat TikTok, di mana Belon kena buat madah cinta. Okay, madah cinta dengan ayat-ayat cinta berdasarkan Ngamsoy. Cinta kopi ni membuatkan kita tak tidur malam. Gitu. Itu contoh. Maksudnya macam kita letakkan, ada kan kat TikTok ada konten-konten yang gitu kan. Betul. Yang macam kita akan letak dekat diri macam gambar so orang akan ambil sound tu, dia akan buat sendiri. Gitu. Ini bersih. Takut tiba-tiba viral. Ayo. Okay, tak apa, ambil masa sikit. Jadi ini kita buat kan. Okay, selepas 5 minit sekarang ni yang dia sebagai seorang penulis lirik, dia datang secara tapi tak apa, dia ada timing dia timing dia. Mungkin tengah ada verse sekarang. Tengah menghadap nak podcast. Kena menulis. Ini kita akan letak dekat TikTok ya. So okay, versi Ngamsoy dalam bentuk madah. Ya. Okay, go. Cinta dan kopi. Cintanya manis dan kopinya baik. Bersamamu sentiasa manis, tanpamu ku rasa sulit. Gitu. Pejam-celit nampaknya masa mencemburi kita. Kita ada part 2 bersama dengan penyanyi single Ngamsoy. You guys boleh tengok dekat YouTube. Ataupun nak senang pergi Spotify kan? Spotify, Apple Music, semua benda ada lah. KKBox, semua ada. Type Ngamsoy ataupun Belon. BAEL0N. Guys, durasi dia tak lama guys. Kalau macam pesan kopi tu, duduk dekat ni, boleh dengar 2-3 kali pun boleh. Sampailah kopi tu habis. Yes, dia macam kalau you dengar lagu tu, macam you akan bayangkan you dalam drama you sendiri. Gitu. Jadi mungkin lepas ni ada lagu, selepas Ngamsoy ada lagu lain. Ada lagu lain. Boleh bagi gambaran sikit? Okay, lagu ni pasal friendship, boleh pasal relationship pun boleh. Orang boleh relate lah dengan lagu ni. Tapi lagu ni agak dia macam, masa saya dengar demo suara saya sendiri, dia punya vibe tu macam lagu-lagu Anwar Zain yang pada awal-awalnya dulu. Zaman-zaman awal Anwar Zain, dan itulah dia. So saya
excited dan nervous nak tengok reaction orang macam mana tentang lagu saya yang baru ini. So lagu pertama Gedik, diinspirasikan daripada Cik Memolek, Cik Memolek, Rindu Amelina. Amelina. So Ngamsoy aku tak tahu. Belon. Ngamsoy Belon, cerita kawan-kawan. Ingat Ngamsoy, ingat kopi. So lepas ni disuntik dengan lagu-lagu macam lagu Anwar Zain yang mengingatkan korang dengan Anwar Zain, guys. So apa harapan Belon dengan lagu Ngamsoy? Lagu Ngamsoy semoga walaupun macam tak ramai yang dengar sekarang, tapi saya harap dan saya yakin di tahun-tahun akan datang, mana tahu lagu tu naik balik macam lagu Meghan Trainor, Title, di mana dia release awal tapi macam tak dapat sambutan. Mungkin dalam 10 tahun lagi, 4 tahun lagi ke baru lagu saya famous. Saya percaya itu. Mungkin ada penerbit-penerbit yang di luar sana yang cari lagu-lagu yang hip ataupun lagu-lagu yang rancak, boleh ambil lagu-lagu Rindu ada, Ngamsoy ada, selit-selit ada kat drama, barulah ngetop gitu dah. Ya, gitu. Kalau mau cerita-cerita yang backgroundnya kedai-kedai kan, kedai kopi, konteks saya Ngamsoy. Alright guys, sekian dulu untuk bahagian pertama. Nantikan bahagian kedua dulu bersama dengan Belon. Nama sebenar apa dah? Nabil Izwan Belon. Nama saya Nabil. Hai Nabilon. You guys jangan lupa support Nabil dekat TikTok, ada dekat IG pun, Twitter ada. Twitter ada. Cari je Belon Cari je Belon, semua ada. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel. Yang sudi mendengar dekat Spotify, thank you so much guys. Yang tengok dekat YouTube apatah lagi, nantikan video-video lain seterusnya. Nantikan untuk bahagian kedua Ngamsoy. Hello, kamu lihatlah aku yang mengagumi. Aku dah ingat apa dah yang Gedik. Yang gedik tu apa? Nak lalu Nak lalu tepi. goyang TikTok dulu. Okay, sekejap lagi part tu Belon mencabar aku untuk buat TikTok yang paling susah sekali, dance yang paling susah sekali, iaitu Ngamsoy. Nanti kan